Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suhaidah binti Abdul Rahman, Ketua Unit Peperiksaan dan Pengijazahan Prasiswaza. Okey. Untuk makluman semua, di bawah Pusat Pengurusan Akademik, bagi urusan prasiswaza dimulakan dengan unit pengambilan prasiswaza, kemudian unit pendaftaran dan penjadualan kuliah prasiswaza, dan seterusnya saya di peringkat hujung unit peperiksaan dan pengijazahan prasiswaza. Untuk makluman semua, proses kami adalah berdasarkan kepada dua. Satu, prosedur kerja Universiti Kebangsaan Malaysia yang mempunyai 19 prosedur kerja yang perlu kami patuhi. Namun di bawah unit prasiswaza kita perlu mematuhi 15 prosedur kerja. Manakala bagi peraturan, kita akan refer kepada peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia Pengajian Sarjana Muda 2020. Okey, untuk makluman semua, selepas pelajar menghadiri kuliah, kita akan mengadakan peperiksaan bagi membuat penilaian kepada pembelajaran pelajar. Untuk peperiksaan, kita terdapat beberapa jenis peperiksaan secara penilaian berterusan, penilaian secara bersemuka, peperiksaan bersemuka, peperiksaan atas talian ataupun peperiksaan bawa pulang rumah. Untuk di bawah Pusat Pengurusan Akademik, kami akan menguruskan peperiksaan secara bersemuka bagi jumlah pelajar melebihi 30 orang pelajar. Namun secara keseluruhannya kami akan memantau proses-proses peperiksaan daripada bermula peperiksaan sehingga kepada pengijazahan. Okey, untuk peperiksaan, kalau ikut peperiksaan ini biasanya kita di hujung semester, tidak. Proses untuk peperiksaan bermula seawal 2 minggu selepas pengkuliahan bermula. So kita akan minta pensyarah atau penyelaras untuk masukkan keperluan peperiksaan. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan peperiksaan? Okey, penyelaras perlu menyatakan dia melalui sistem SMP Web adakah peperiksaan itu akan dijalankan secara bersemuka ataupun secara atas talian yang saya nyatakan tadi, ataupun secara penilaian berterusan, ataupun secara bawa pulang ke rumah. So, selepas itu pensyarah juga perlu menetapkan keperluan peperiksaan. Contoh, kiranya soalan-soalan itu adalah secara pilihan ABC, so memerlukan borang OMR ataupun buku jawapan sama ada 6 muka surat, 12 muka surat atau 10 muka surat. So, pensyarah perlu nyatakan untuk kami menyediakan keperluan-keperluan itu semasa peperiksaan. Selepas keperluan peperiksaan dimasukkan, pihak pengurusan akademik akan menyediakan jadual kuliah. So, dalam keperluan peperiksaan itu salah satu itemnya adalah tempoh peperiksaan, sama ada 2 jam, 3 jam dan sebagainya. So kami akan mengambil maklumat-maklumat tersebut untuk kami menyediakan jadual peperiksaan. Dalam jadual peperiksaan akan ada dinyatakan tempat, masa dan sebagainya. So daripada keperluan peperiksaan itu kami akan membuat tempahan tempat peperiksaan atau dewan peperiksaan. Ada 4 dewan yang biasa kita gunakan: ditam, dekta, panggung seni dan dewan gemilang. Selepas kita membuat jadual waktu peperiksaan, kita akan buka untuk pelajar membuat pengesahan jadual waktu peperiksaan. Okey, pengesahan jadual waktu peperiksaan ini untuk semua kursus, iaitu semasa tempoh tersebut pelajar perlu mengesahkan adakah kursus-kursus yang didaftarkan oleh pelajar tertera di dalam jadual waktu peperiksaan. Walaupun peperiksaan itu secara bawa pulang atau penilaian berterusan, ia masih lagi dinyatakan sebagai peperiksaan. Cuma dia punya penilaian itu boleh dibuat sepanjang masa ataupun dibawa pulang ke rumah. Namun semua kursus itu ada peperiksaannya, ada penilaiannya. Jadinya pelajar perlu membuat pengesahan jadual waktu peperiksaan semasa minggu ke-9. Penyelaras dan juga fakulti juga perlu membuat semakan supaya tidak ada kursus-kursus yang bertindan jadual waktunya. Sekiranya terdapat penindahan ataupun pelajar nyatakan terlalu berderet peperiksaannya, boleh membuat permohonan pertukaran jadual waktu peperiksaan. Pihak pengurusan akademik akan mempertimbangkan untuk membuat perubahan. Sekiranya diluluskan, pindaan atau cetakan jadual waktu peperiksaan boleh dilakukan, boleh dilihat oleh pelajar dan juga penyelaras melalui SMP Web pada minggu ke-13. Semasa minggu ke-9 mereka buat pengesahan, minggu ke-12 kita akan buat perubahan, minggu ke-13 mereka akan buat cetakan final lah, cetakan akhir jadual waktu peperiksaan. Pada minggu ke-12 atau selewat-lewatnya sebulan sebelum peperiksaan,
penyelaras dan juga pensyarah perlu mengemukakan soalan-soalan peperiksaan kepada pusat pengurusan akademik. Dalam tempoh sekarang, peperiksaan kita majoriti secara online. Jadinya pihak pengurusan akademik akan membuat semakan soalan peperiksaan melalui UKM Folio. Kita akan membuat pemantauan sama ada soalan telah dimasukkan, sama ada soalan telah mengikut format, setting soalan dan sebagainya. Pihak pengurusan akademik dengan kapasiti kaki tangan seramai 2 orang, kita akan membuat semakan kepada semua soalan yang dimasukkan oleh pensyarah. Kalau dalam keadaan biasa secara bersemuka, pihak pengurusan akademik terlibat dalam semakan soalan dan juga pembungkusan soalan. Kalau sekarang kesulitan soalan itu dikawal oleh sistem, kalau secara bersemuka, pihak akademik bertanggungjawab keseluruhannya kepada sulit soalan itu. So bungkus dan sebagainya adalah di bawah maklumat rasmi, maklumat sulit dokumen-dokumen Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Semasa 2 minggu sebelum peperiksaan, Pusat Pengurusan Akademik akan membuat pelantikan pengawas peperiksaan. Pengawas peperiksaan adalah pensyarah sendiri selaku ketua pengawas peperiksaan atau selaku ketua dewan peperiksaan dan dibantu oleh pembantu-pembantu pengawas peperiksaan. So kita akan membuat lantikan pengawas peperiksaan secara sambilan. Namun kawalan masih ada, mereka boleh membantu dalam mengawal semasa peperiksaan berlangsung saja. Dari segi kesulitan soalan dan sebagainya masih di bawah kawalan Pusat Pengurusan Akademik. Okey. Seminggu sebelum peperiksaan berlangsung, fakulti perlu memberikan maklumat sekiranya terdapat pelajar-pelajar yang disekat daripada peperiksaan. So maklumat itu fakulti perlu memaklumkan kepada pelajar bahawa mereka telah disekat oleh peperiksaan. Siapa yang kita boleh sekat daripada peperiksaan, iaitu pelajar-pelajar yang tidak melengkapkan keperluan-keperluan program bagi menduduki peperiksaan. Dan juga pelajar adalah wajib untuk melengkapkan sekurang-kurangnya 70% daripada keperluan khusus bagi melayakkan mereka menduduki peperiksaan. Okey, cetakan kad masuk jadual peperiksaan tadi dah disahkan. Pada minggu ke-9 boleh membuat cetakan kad masuk atau kita sebut KMJP oleh pelajar. Dari segi peperiksaan secara bersemuka, pelajar perlu membawa kad masuk peperiksaan KMJP ke Dewan Peperiksaan untuk kami membuat semakan sama ada betul pelajar itu menduduki peperiksaan itu. Pelajar itu adalah pelajar sebenar yang menduduki peperiksaan. Sekiranya atas talian, bagaimana kita lakukannya adalah berdasarkan kepada ID pelajar. So tidak seharusnya pelajar memberikan ID mereka ataupun password mereka kepada pelajar yang lain atau kepada orang yang lain. Sekiranya didapati berlaku demikian, pelajar adalah dianggap menipu atau meniru semasa peperiksaan. Itu adalah satu kesalahan tata tertib. Semasa peperiksaan berlangsung, pihak kami akan melakukan semakan kehadiran berdasarkan KMJP pelajar, kad metrik dan sebagainya. Kemudian pihak kami akan mengawas keseluruhan perjalanan peperiksaan tersebut. Sekiranya berlaku pelajar meniru, pihak akademik akan membuat ataupun pensyarah boleh akan memohon pelajar untuk mengisi borang peniruan, borang laporan peniruan. Juga bukti-bukti ataupun sekiranya mereka menggunakan telefon, nota dan sebagainya, bukti-bukti akan disimpan sehingga hari prosiding. Lepas peperiksaan berlangsung, fakulti ataupun pensyarah penyelaras perlu mengisi pengesahan kehadiran dan kemasukan grade oleh penyelaras khusus. Okey, masukkan grade ini hanya boleh dibenarkan oleh penyelaras khusus. Di Pusat Pengurusan Akademik, kami akan memantau adakah semua pensyarah telah memasukkan semua grade peperiksaan pelajar. Sekiranya belum, ini akan memberi kesan kepada PNGK pelajar. So pihak kami akan memastikan melalui pegawai-pegawai di fakulti agar semua khusus-khusus dimasukkan grade-nya sebelum penjanaan PNGK. Selepas penjanaan PNGK dilakukan oleh Pusat Pengurusan Akademik, di peringkat fakulti akan mengadakan mesyuarat bersama dengan jabatan ataupun pusat untuk menentukan status-status keputusan pelajar. Jika tadi selepas peperiksaan, pensyarah akan menyemak kertas jawapan, memberikan grade, diperlakukan di peringkat jabatan, pihak akademik akan menjana PNGK dan seterusnya PNGK itu kembali kepada jabatan untuk memberi status-status keputusan. Apa yang penting selepas status keputusan diberikan oleh peringkat jabatan adalah mesyuarat jawatan kuasa pemeriksa fakulti yang kita sebutkan sebagai MJKP.
Okey, semasa mesyuarat jawatankuasa pemeriksa ini, pihak fakulti perlu membuat pengesahan kepada grade-grade pelajar dan juga keputusan pelajar. Saya cerita sedikit berkenaan dengan keputusan pelajar. Okey, sekiranya pelajar mendapat 2.0 dan ke atas, pelajar akan diberikan sebagai lulus terus pengajian. Ini adalah keputusan peperiksaan pelajar. Sekiranya pelajar mendapat 2 dan ke bawah, PNGK 2 dan ke bawah, pelajar akan diberikan, sekiranya kali pertama, pelajar akan diberikan sebagai lulus bersyarat. Kalau sebutannya, short formnya di peringkat kami ni ALB, aktif lulus bersyarat. Namun sekiranya pelajar mendapat 2 kali berturut-turut 2.0, bawah 2.0, pelajar akan diberhentikan. Selepas itu pelajar boleh membuat rayuan untuk meneruskan pengajian, namun tidak boleh ke program yang sama kecuali atas sebab-sebab kesihatan. Okey, sekiranya pelajar mendapat 3.67 dan ke atas, kita boleh mencalonkan kepada mesyuarat jawatankuasa pemeriksa untuk pelajar diberikan anugerah dekan. Anugerah dekan ini syarat-syaratnya adalah pelajar tidak boleh mempunyai langsung tata tertib sepanjang pengajiannya, mendapat 3.67 PNGK-nya dan mendaftar secara rasmi, telah menyelesaikan semua hutang dan bayaran kepada pihak universiti. Pelajar juga perlu mempunyai minimum 12 kredit bagi sesuatu semester itu. Semasa MJKP juga, MJKP berhak untuk menurun atau menaikkan satu tangga grade. Itu adalah kuasa yang diberikan kepada MJKP. Seterusnya, selepas mesyuarat jawatankuasa MJKP, fakulti boleh mengemaskini setiap perubahan yang berlaku semasa mesyuarat, keputusan mesyuarat dalam tempoh yang diberikan, dan kemudian akan proses seterusnya adalah keputusan peperiksaan. Waktu inilah pelajar akan melihat melalui SMP web untuk keputusan peperiksaan pelajar. Namun sekiranya pelajar mempunyai hutang dan juga pelajar tidak menyerahkan laporan kesihatan semasa pendaftaran, keputusan pelajar akan ditahan. Keputusan pelajar hanya akan boleh dilihat semula oleh pelajar setelah melaksanaikan semua hutang dan juga keperluan-keperluan lain. Seterusnya, habis pasal peperiksaan, sekiranya tadi berlaku peniruan dan sebagainya, habis saja peperiksaan, pihak pengurusan akademik akan meneruskan proses untuk prosiding tata tertib, prosiding pembicaraan tata tertib kepada pelajar-pelajar yang dilaporkan berlaku peniruan dan sebagainya mengelak semasa peperiksaan. Sekiranya didapati bersalah, pelajar boleh diberikan amaran atau 2 gabungan hukuman yang boleh diberikan, sama ada amaran ataupun diberikan denda, dikenakan denda RM200, digantung semester ataupun dibuang pengajian terus. Surat-surat hukuman itu atau surat-surat tata tertib itu akan disalinkan kepada penaja, akan disalinkan kepada ibu bapa, akan disalinkan kepada majikan jika berkenaan. Selepas daripada proses proceeding tamat sudah untuk keperluan peperiksaan. Untuk proses peperiksaan seterusnya adalah proses pengijazahan, yang mana pelajar akan bergraduasi. Okey. Bagi pelajar-pelajar tahun akhir, kita akan lihat kepada unit pengijazahan mereka telah lengkap semua keperluan unit pengijazahan. Yes, pelajar itu akan diperlakukan oleh fakulti untuk layak dianugerahkan ijazah. Fakulti akan mengemukakan nama kepada urusjaya Senet untuk dibawa kepada kelulusan Senet. Di unit saya akan memohon pihak-pihak fakulti untuk mengemukakan unjuran graduan bagi tahun-tahun berkenaan. Bermula daripada biasanya Senet bulan 12 tahun sebelumnya sehingga kepada Senet bulan 10. Itu kebiasaannya. Ia adalah tertakluk kepada kelulusan Senet. Tarikh bila hari last untuk menghantar ke Senet senarai yang diperlakukan untuk layak dianugerahkan ijazah bagi convocation tahun berkenaan. Itu adalah tertakluk pada tarikh Senet. Okey, daripada unjuran yang dikemukakan oleh fakulti itu, pihak kami akan menyediakan cadangan tarikh convocation dan juga cadangan berapa sidang yang diperlukan untuk jumlah convocation berkenaan. Sekiranya pelajar belum mengemukakan CJM web dan sebagainya, kita akan tahan untuk tidak memperlakukan pelajar pada Senet. Pelajar akan diberikan sebagai keputusan sebagai gantung keputusan. Selesai peperiksaan, ada pelajar yang telah gagal dan diberhentikan. Ada pelajar yang telah tamat tempoh pengajian. Selepas tempoh peperiksaan, pelajar boleh mengemukakan rayuan-rayuan
tertentu berkaitan dengan permasalahan mereka. Contohnya, mereka boleh membuat rayuan semak semula keputusan peperiksaan. Terdapat caj yang dikenakan dan pelajar perlu mengemukakan kepada pusat-pusat akademik dalam tempoh 4 minggu selepas keputusan dikeluarkan. Selain daripada rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan, sekiranya pelajar telah diberhentikan kerana keputusan sebagai gagal dan diberhentikan, pelajar boleh membuat rayuan semula meneruskan peperiksaan. Okey, selain daripada itu, pelajar yang telah ditamatkan juga kerana telah tamat tempoh peperiksaan juga boleh mengemukakan rayuan untuk meneruskan pengajian dengan caj yang ditetapkan telah habis peringkat peperiksaan dan penjazahan. Di bawah unit peperiksaan dan penjazahan Pusat Pengurusan Akademik, kami adalah unit utama dalam menguruskan convocation. Convocation ini diuruskan secara keseluruhannya. Main prosesnya adalah di Pusat Pengurusan Akademik. Namun bagi urusan convocation terdapat proses-proses yang unit peperiksaan pra-siswaza dan pasca-siswaza terlibat secara langsung, iaitu semakan nama graduan dan juga penetapan graduan bagi sidang-sidang berkenaan. Selepas convocation berakhir, pihak unit peperiksaan akan menyediakan scroll dan transkrip pelajar. Pelajar boleh memohon pengesahan graduan ataupun majikan boleh memohon pengesahan graduan. Itu juga di bawah pengoperasian unit peperiksaan dan penjazahan pra-siswaza. Saya rasa tamat sudah sedikit taklimat ataupun makluman proses-proses kerja di bawah unit peperiksaan dan penjazahan pra-siswaza. Sekian dari saya mohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kesilapan daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.